Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah. Pada malam ni kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita berada di dalam rumah Allah. Dan terlebih istimewa, kita berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurga yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan di atas muka bumi ini. Harapan kita, Allah melimpahi kita dengan rahmah dan barakahnya, yang mana insya-Allah dengan rahmah dan barakah Allah ini kita dikurniakan husnul khatimah nanti insya-Allah. Baik muslimin, muslimat rahimakumullah. Kita sambung kitab kita Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Malam ni kita sampai kepada ridha terhadap Allah Ta'ala. Di antara tanda-tanda besar yang menunjukkan cinta seseorang kepada Allah ialah menurut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh kitab kita dia bagi satu penekanan yang kata seseorang tu betul-betul cinta ke Allah. Tanda dia macam mana? Dia kena ikut jejak Rasulullah. Pasal Rasulullah ni manusia. Rasulullah ni sifat dia bersifat dengan sifat manusia. Jadi Rasul ni Allah Ta'ala pilih daripada kalangan manusia, supaya tidak ada alasan manusia untuk menafikan jalan-jalan seorang Rasul. Kalau malaikat, dia kata malaikat tak apa, mereka tak makan, tak minum, tak ada nafsu apa. Kita manusia mana boleh buat. Tapi Allah hantar seorang Rasul ni manusia yang macam kita dari segi fizikalnya. Walaupun dari segi sifat tu ada keistimewaan Nabi yang tak ada pada kita. Untuk apa? Untuk nak tengok sungguh dah yang kita ni cinta kat Nabi. Takat dua habaq di mulut tak jadi. Dia kena ikut hak Nabi buat. Kelaku kelayak Nabi itu kita buat. Macam mana Nabi bercakap, macam tu kita bercakap. Macam mana Nabi berpakaian, macam tu kita berpakaian. Macam mana Nabi bermuamalah, berurusan dengan orang, macam tu kita kena berurusan. Baru betul kita cinta kat Nabi. Pasal kalau takat nak sebut ni mudah. Siapa boleh sebut? Saya cinta Nabi, boleh. Sehari 100 kali boleh sebut.
Tapi nak betul-betul menjalani kehidupan Rasulullah, yang tu yang sangat sukar. Kalau seseorang tu belum benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Ali Imran ayat 31. Qul, katakanlah, kalau kamu ni benar-benar mencintai Allah, kalau sungguh-sungguh kita betul cinta ke Allah, maka turutlah aku, Nabi kata, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah dan diampuni Allah segala dosa-dosa kamu, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau sungguh Nabi kata cinta ke Allah, kena turut aku. Aku ni siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Allah Ta'ala hantar Nabi ni lengkap. Atas dunia ni tuan-tuan tak ada reka hak baru. Ikut hak Nabi buat tu lengkap tak sangka dah. Tuan-tuan tak gaduh cari hak lain dah. Hak Nabi tinggal tu pun tak sangka tak larat buat dah. Kalau betul-betul lah kita ikut Nabi, tuan-tuan, selesai banyak benda. Selesai banyak benda lah atas dunia ni. Tapi itulah sunnatullahnya macam tu lah. Atas dunia ni harapan kita tu tak sama dengan kenyataan, realiti lah. Harapan kita macam tu lah. Harapan kita semua orang mengaji, semua orang beramal, tapi tak sama macam kita harapkan. Tak semua orang mampu mengaji. Hak mengaji itu pun tak semua beramai. Kan itu sunnah alam ni macam tu lah. Beda apa, tuan-tuan? Beda nak uji kita lah. Hak duduk-duduk di tepi keliling kelalang kita ni, beda ujian untuk kita. Hak nakal-nakal tu, beda ujian untuk orang baik-baik. Hak duk cucuk-cucuk kita, hak duk kata-kata kat kita, hak duduk buat perangai dengan kita, itu beda ujian. Allah nak uji sungguh tak macam hak kita mengaji tu. Kita duk mengaji ujian anak-anak, Allah uji dengan anak-anak. Kita mengaji ujian isteri dan suami, Allah uji lah. Takat sembang pandai tak ada. Allah, kita mengaji bab harta, Allah uji cara harta. Kita mengaji bab kuasa, sembang deras pasal kuasa, Allah uji dengan kuasa. Macam itulah tuan-tuan hidup. Dan ujian-ujian ni nak tengok kita mampu melaluinya ataupun tidak. Dan yang seronok di sini Nabi kata, kalau kita betul-betul ikut dia, Allah akan ampuni segala dosa kita. Hak tu kita nak tu. Betul-betul kita ikut jalan Nabi, Allah akan ampuni dosa-dosa kita, insya-Allah. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan jangan rasa duka cita, tuan-tuan jangan rasa frust. Pintu taubat, pintu rahmat Allah ni siasat terbuka. Kalau tangan tu Allah duduk depan tangan, duduk tunggu kita. Allah sekali kita melangkah, 10 kali melangkahnya, Allah dekat dengan kita, mau dengan tak mau. Memanglah Syekh kitab kita kata, ridha kepada Allah merupakan suatu sikap yang mulia, lagi tinggi darjatnya. Ridha, apa saja ketentuan Allah kepada kita ni, kita ridha. Nak ridha ni di mulut senang lah, sabarlah. Tu kalau kena tahu orang tu, ridha lah.
Kalau kena tang orang, kena tang kita, orang kata macam tu, hang tak ID ke hang tak apa. Hak syarah ni pun macam tu. Kadang-kadang hak syarah tu lagi Tuhan uji sakal lagi. Itu syarah pun jangan derah kan. Agak-agak padan. Agak-agak padan ke kita. Jangan derah sangat. Selalunya hak derah tu dia jadi bola pimpong. Hak kita tengalung ke dinding tu selalunya dia patah balik mai ke kita. Jadi hati-hati bercakap ni. Memanglah redha kepada Allah merupakan suatu sikap yang mulia lagi tinggi darjatnya, seperti mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, radhiyallahu anhum wa radu'an, Tuhan telah redha kepada mereka, mereka begitu pula mereka telah redha kepada Allah. Orang yang redha kat Tuhan, Tuhan redha ke dia. Tuan-tuan bayang hidup dalam keadaan saling ridha meridai. Kita ridha dengan Allah, Allah ridha dengan kita. Apa nilai kita pada Tuhan? Tak ada. Kita ni nilai kita pada Tuhan tu tak ada apa. Tiba-tiba Tuhan ridha kat kita. Allah seronok, tak ada. Kita ni nak bayang tak ada nilai. Kalau seluruh alam ni seberat sayap nyamuk pun tak ada, tambah apa sangat kita, tiba-tiba Allah redha kat kita. Tu yang jadi nilaian yang sangat tinggi. Tapi syarat kita kena redha kepada Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman btalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Sesungguhnya Allah apabila dia menyintai sesuatu kaum, diujinya mereka itu. Itu dia tu poin ya. Allah bila dia kasih, dia nak tengok nilai kasih tu, dia kena test lah. Macam mah lah kan, mah pun nak tahu dia punya 916 ke 999 ke, dia kena test lah. Ketulinan dia. Macam tu lah kita. Takat dua abang aku beriman, aku kemah, aku Islam, aku ni tak jadi. Tuhan uji tengok dulu. Dan ujian Allah tu tuan-tuan tak usah risau. Allah uji takat tahap kita boleh. Allah tahu kita ni. Tuan-tuan, Allah tahu tahap kita terang mana. Dan ujian Allah tu terang tu ya. Tak lajak, tak kurang. Terang tu ya. Dan Allah tahu kita ni mampu dengan ujian yang macam mana. Ada orang dia tak mampu kalau ujian sakit demam keluarga, tapi dia mampu pada ujian sakit demam diri dia. Ada orang macam tu. Ada orang nak uji sakit demam keluarga dia pun tak apa, dia boleh. Dia ada kekuatan. Tahap-tahap orang tu berbeza. Ada Allah uji dengan harta kekayaan. Ada Allah Ta'ala uji dengan kuasa. Orang alim, orang ada ilmu, Allah uji dia dengan kuasa. Gelong kalau tak kena gaya kan. Orang Allah uji dengan harta, takut juga kita. Allah uji dengan wanita, herot lebih kan. Dengan apa sah. Kalau ujian Allah, jangan duduk cabar, jangan duduk condemn orang, jangan duduk candik orang. Takut ujian tu patah balik kepada kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah apabila menyintai sesuatu kaum, diujinya mereka itu. Barang siapa yang ridha, tu poin dia duk tentu. Semua orang kena uji. Tapi siapa yang ridha, Allah ridha kat dia. Ridha ni hak mana tuan-tuan? Hak mula-mula. Yang kata ridha, hak Tuhan ridha tu,
Hak mula jadi tu. Hak mula ujian kena kat kita tu. Hak tu. Kalau dan kena maki pun 3 jarah, sepak pintu pecah 2-3 dah. Lepas tu kita kena redha, tu tak jadi. Dia hak mula kena. Hak mula Allah letak satu-satu ujian tu. Terima tu redha. Terima dengan ketentuan Tuhan. Tapi kalau dah sampai terajang 2-3 pintu dah, sakit kaki baru nak redha, tu dia boleh lah, tapi bukan habuan hak dimaksudkan tu lah. Boleh hak ujung-ujung lah. Barang siapa yang redha, Allah meridai mereka. Dan barang siapa yang bersungut, ni kita kata tadi, maka Allah murka terhadap mereka. Sungut, meratui. Kalau sakit ni Allah meratui. Haram tu. Sakit kaki aku terajang. Nak terajang siapa duduk dalam sakit kaki tu? Tapi dia meratui. Tahu meratui lah. Meratui ni bawah sikit pada 1000 lah. Meratui mulut. Ompang. No, beletiang. No, marah kat kau ni. Kalau kita faham sakit ni tuan-tuan, hatta tertusuk satu duri, itu semua kafarah. Allah nak buang dosa kita. Itu kadang-kadang kita tengok Allah bagi sakit ni pada orang-orang yang sampai masa dia duk sihat, nak mati lagi sebulan dengan Tuhan bagi sakit. Habuan kafarah dosa. Habuan dosa-dosa hak mana-mana tak guguk lagi tu, dengan ujian sakit tu guguk. Tapi kalau dia mengaji, dia faham lah. Kalau dia tak mengaji, dia duk meratui tu. Allah bagi sakit tu beda. Itu kalau dia baik, kalau dia tak ada dosa, dengan sakit tu tambah maqam dia. Kalau dia ada dosa, kafarah dosa dia. Ada orang macam tu Allah bagi di ujung-ujung usia dia. Allah nak perhabis. Kadang-kadang Allah tak uji dengan sakit badan, Allah uji dengan sakit hati. Sakit juga, sakit kepala, duk fikir. Patut-patut umur tu tak gaduh fikir dah, tapi Allah uji dengan sakit kepala. Untuk umat ni, habuan Allah Ta'ala nak angkat dia punya maqam. Allah uji dalam macam-macam bentuk. Tak sakit, anak menantu buat perangai. Anak menantu elok, Tok Bisan pula. Tok Bisan elok, menantu pula lebih kurang adik hantu je. Jadi dia, Allah uji ni tuan-tuan macam-macam jenis. Macam-macam jenis. Habuan Allah nak tengok kita redha ataupun tidak. Sabda Nabi lagi, innallaha bihikmatihi ja'ala ar-rauha wal faraja fil yaqina war ridha wa ja'ala ad-dhiqa wal haraja fi syakki wath thaqati. Sesungguhnya Allah dengan kebijaksanaannya, dengan sifat bijaknya Allah, ilmu Allah, telah memberikan kesentosaan dan kemudahan di dalam keyakinan dan keridhaan. Ini peranan Allah. Dia uji kita, tapi hak mana yang dia kasih, dia bagi rasa sentosa. Dia diuji, tapi ketenangan tu ada. Tu payah tu. Kita ni selalu kalau uji, dia ghaflah. Kita ni kalau kena uji, selalunya dia ghaflah. Ghaflah ni tak apa, kalau sampai tang jingga tu kacau. Ada ghaflah jingga tu kan. Tapi kalau Allah, dia uji, tapi dia kasih kat kita, maka dia bagi rasa kelapangan dada. Itu orang-orang yang dekat dengan Tuhan, walaupun dia menghadapi ujian, dia tenang.
Tu kalau bahasa kita, kalau kita kata aku duduk tang dia api dah, betul. Tengok, Masya Allah, dengan ujian yang Tuhan bagi pada orang-orang yang dekat dengan Tuhan, ya Allah, tapi dia tenang, dia lapang. Pasal apa? Pasal Tuhan campak dalam hati dia kesentosaan tu, kelapangan. Kelapangan ni minallah, dari Tuhan. Itu kita tengok orang-orang dekat dengan Tuhan, bukan dia tak ada masalah. Ada yang mau kalah kata menesia ni tuan-tuan, lagi dia tak pejam mata, masalah ada. Cuma kelebihan dia bila Tuhan letak rasa sentosa di hati. Kita tengok dia ni tak ada masalah, bukan tak ada masalah, tapi dia tak jadikan masalah dia itu adalah masalah. Karena orang yang jadikan masalah itu masalah, maka dia bermasalah. Kan? Bukan tak ada masalah, tapi kesentosaan. Itu Allah letak sakinah, ketenangan itu. Dan memberikan kesempitan dan susah. Kadang-kadang benda tu bukan besar sangat, tapi bila Tuhan letak rasa sempit dalam dada tu, dia jadi, ya Allah, benda tu boleh settle lah, bukan payah mana. Tapi kalau Allah tak bantu dengan lapang ni, Allah bagi sempit dada rasa sempit, buat semua rasa tak berapa menjadi, rasa semua orang tak suka, dia mai satu perasaan jadi sempit. Tu yang mula timbul ghaflah. Jadi tuan-tuan, semua benda ni minallah. Kalau Allah kasih kat kita, dia bagi kelapangan. Itulah kita kena minta kat Tuhan. Kadang-kadang kita menghadapi masalah-masalah tu, bagi orang lain besar, bagi kita nampak kecil. Padahal benda tu sama, tapi rasa dan nampak tu penting. Siapa yang bagi rasa? Rasa ni hati milik Tuhan. Benda rasa ni milik Tuhan. Ni kurniaan Tuhan. Mana kena dekatkan diri kita dengan Tuhan, dengan rasa yakin kita tu tinggi sungguh kepada Allah. Allah mampu. Setiap sesuatu ni minat daripada Dia. Jadi kalau Dia nak bagi selesai, tak ada masalah apa. Baik, orang yang rida kepada Allah ialah orang yang menerima dengan tabah segala ketentuan Allah. Apa saja dia terima dengan tabah. Tabah ni sabar dan rida lah. Tu yang kata tabah tu. Kita kena tabah. Tabah ni ialah sabar dan rida. Sabar tahan, rida yakin. Dia sabar ni urusan fizikal, rida urusan hati. Ada orang boleh sabar tapi tak boleh rida. Tapi kalau dia rida, dia mesti boleh sabar. Ada orang boleh sabar, dah lah betul lah, aku tahu lah, tapi takkanlah aku yang kena. Tu dia sabar, tapi dia tak rida. Dan dia boleh tarik ayat, takkan aku ya, tiap kali aku ya. Tu dia tak rida, kan? Tang sabar, dia sabar lah, dia kena, dia berubat, dia apa. Tapi tang kira aku yang duk kena ni, tu dia tak rida, kan? Jadi tabah ni, yang kata tabah ni ialah sabar dan rida. Sabar urusan badan, rida urusan hati. Dia dua tu. Begitu orang boleh sabar, belum tentu boleh rida. Tapi kalau rida, dia boleh sabar. Apa saja yang ditakdirkan Allah, nak faham ni yang payah ni. Bukan nak faham payah, nak ambil tahu mudah. Nak faham di hati tu. Yang kata takdir tu, apa dia takdir? Ketentuan. Yang kata takdir ni ketentuan. Siapa yang tentu? Allah. Habis tutup buku. Kalau kita faham istilah takdir ni, tuan-tuan, tak ada siapa dengki kat siapa.
Tak ada siapa nak cantai siapa. Tak ada siapa nak runtun turun siapa. Tak ada. Kalau dia faham tentang takdir. Orang yang faham takdir lah baru dia boleh ada ridha. Dia faham takdir, bukan dia tahu, dia faham. Dia faqih, bukan takat dia alim. Alim ni mengetahui, faqih ni memahami. Ramai orang boleh tahu, tapi sangat sikit yang boleh faham. Ramai orang boleh bersembang tentang takdir, tapi dia nak faham takdir tu. Dah lah aku tahulah tu takdir, tapi aku tak puas hati. Tu dia tahu tapi dia tak faham. Dia mula nak tumbuk meja, camuk ayat atas. Kan? Tapi dia kata bukan aku tak tahu takdir, aku pun nak mengajar. Dia buat ayat tu. Hang siapa? Dia buat itu. Kaedah. Aku mengajar buat takdir. Itulah hang tahu tapi hang tak faham. Kan? Faham ni urusan Tuhan. Tahu ni kita ikhtiar kita semua Tuhan juga. Kalau Tuhan tak izin tak tahu, tapi itu usaha kita. Tuan-tuan nak dapat ilmu, tuan-tuan main mengaji. Tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan buka media sosial. Tuan-tuan boleh tahu insya-Allah, tapi faham belum tentu. Faham tu urusan Tuhan. Tuhan yang bagi faham, faqih. Tahu insya-Allah. Orang yang bukan Islam, kalau dia main mengaji kitab ni, siap Islam, alim pada kita. Tapi dia tak faham. Pasal faham ni urusan Tuhan bagi letak di hati kita. Betul ada orang dia boleh mengajak tauhid, tapi dia tidak bertauhid dalam hidup. Kalau kita dengar dia hurai sifat Tuhan tu, macam dengan Tuhan duduk depan kita. Lepas tu sekali dia keluar muhur orang. Tadi bukan nak cerita sifat Tuhan, nak muhur. Dalam muhur bak lain. Padahal kalau hang faham sifat Tuhan, hang muhur tu, takkan Allah tak mengetahui. Maknanya dia alim lah, tapi dia tak faham. Dia duk cerita bab kebesaran Tuhan, dia keluar-keluar, dia fitnah orang. Out. Dia hanya boleh sembang tentang tauhid, tapi dia tidak bertauhid dalam hidup dia. Itu lain tu kan, lain. Itu ada beza antara orang agama dengan orang beragama. Ada beza. Orang agama ni orang yang bertitle agama. Tak semua orang bertitle agama hidup dia beragama. Yang kita nak ni dia orang hidup dia beragama. Dia ada ilmu agama dan dia mencernakan ilmu tu dalam hidup dia. Itu baru beragama. Kita nak hafiz Al-Quran yang menjadikan Al-Quran itu kehidupan dia. Menghafaz Quran mudah, menjadikan isi Al-Quran sebagai jalan kehidupan tu payah. Tuan-tuan, boleh tuan-tuan? Kau tuan-tuan angguk ya? Boleh no? Itulah hidup kita, insya-Allah no. Kita nak hak tu. Kita nak betul-betul kita jadi manusia yang beragama. Cakap kita, amalan kita, kehidupan kita, muamalah kita dengan orang. Walaupun tengok diri kita tu tak nampak macam orang agama, tak nampak, biasa, orang yang biasa-biasa. Tapi dia tutup aurat, elok apa semua. Tapi hidup dia beragama. Dia bercakap tu ada tunjang agama di belakang dia. Dia bercakap tu dalam keadaan dia takut apa benda dia bercakap Tuhan akan buka balik rakaman tu di hari akhirat. Itu orang hidup beragama. Dia bercakap tu dia yakin Tuhan akan buka balik. Tuan, kita bercakap ni seronok lah. Cakap kenal orang ni seronok. Tapi kalau kita yakin ketauhidan kita tu,
kita yakin benda kita bercakap tu Tuhan akan buka rakaman dia. Itu yang takut tu. Bila Tuhan buka, bukan takat kita seorang dengar, seluruh manusia ni akan dengar. Apa saja yang ditakdirkan Allah, bunyi loceng 5 minit. Meskipun berlawanan dengan cita-citanya ataupun tidak diingini oleh hawa nafsunya, seperti celaka dalam jiwa dan harta, atau bala bencana, tekanan hidup, kemiskinan, atau sempit dalam mata pencarian, namun dia tetap sabar dan redha. Tabah tadi ni, sabar dan redha terhadap apa yang ditakdirkan Allah itu. Sebab dia yakin ini adalah ketentuan daripada pencipta langit dan bumi. Habis kita nak buat apa? Dialah yang cipta langit bumi ini. Dialah yang mencipta di antara langit dan bumi ini. Dan dia buat ketentuan tu. Siapa yang nak boleh ubah? Tak ada. Tak ada siapa lah. Tak ada. Dan jiwanya harus tenang. Saya yakin. Dan tidak pernah bersungut, meratui itu, membangkang atau berganjak walau sedikit pun. Istiqamah sungguh pada jalan itu. Sebab Allah berkuasa melakukan segala sesuatu menurut kehendak dia tu. Allah buat ni kehendak dia. Allah tak nak ikut kehendak kita. Hak Allah buat ni hak dia nak. Dan Allah bila dia nak sesuatu baik benda tu insya-Allah. Dan tiada siapa yang boleh menentang atau membangkang di dalam kekuasaan Allah. Hendaklah anda sentiasa waspada dari ucapan. Apa dia ucapan? Duk kalau begitu, awak macam tu, bagaimana boleh jadi macam tu? Satu. Kalau hari tu, dia duk buat kalau. Duk kalau apa? Sampai masa dia lah. Kalau. Lah ni apa yang ada kat kita buat, teruskan. Hendaklah anda mengetahui bahawa Allah itu maha bijaksana dan maha adil dalam segala ketentuan dan keputusannya. Apa saja yang Tuhan buat ni cantik. Mungkin kita suka sesuatu tapi tapi tak elok untuk kita. Dan mungkin kita tak suka sesuatu tapi baik untuk kita. Kadang-kadang tu hak kita harap-harap macam tu, dia tak jadi. Pasal apa? Pasal hak tak jadi itu sebenarnya baik untuk kita. Baik. Lepas beberapa lama baru kita perasan nasib baik tak jadi macam tu. Lambatlah nak tangkap. Tapi habuan dia, Allah tahu baik untuk kita. Dan bahawasanya Allah tidak akan menentukan bagi seorang hamba mukmin dalam satu perkara yang dibencinya, melainkan ada sesuatu sebab yang baik. Ada. Kadang-kadang benda tu kita tak mau, tapi Tuhan tahu benda tu baik untuk kita. Itu yang kata menerima kelapangan dada tentang takdir Tuhan. Maknanya kita bersahabat dengan takdir, jangan bermusuh dengan takdir. Tuan-tuan kalau bermusuh dengan takdir, tuan-tuan pasti akan kalah. Sebab takdir minallah. Tuan-tuan kena bersahabat. Mana dah jadi macam tu, on lah, move on, carry on. Jangan do off on. Takat mana yang ada, takat tu lah. Takat Tuhan bagi kat kita tu, elok. Cuma macam mana kita nak manage dia. Apa sajalah dalam kehidupan kita, perkahwinan, anak, pekerjaan, hak Tuhan bagi tu betul dah. Tuhan lebih mengetahui macam mana cara kita nak bagi benda tu baik. Melainkan ada sesuatu sebab yang baik atau kebajikan bagi diri dia. Ada balasan yang mulia
yang tidak diketahui oleh si hamba mukmin itu. Kita tak tahu. Kita tak tahu apa siapa Tuhan takdir. Tu yang kata tadi, bersahabat dengan takdir. Ataupun bahasa tuan-tuan nak mengaji, husnuzan billah, bersangka baik dengan Allah. Tu husnuzan. Kalau apa ni, ceramah motivasi dia panggil positive thinking. Hak tu lah belakang, positive thinking, berpikiran positif. Padahal hak tu husnuzan, bersangka baik, bersahabat dengan takdir. Lantaran itu, hendaklah sang hamba itu sentiasa menyangka baik. Itu husnuzan. Kepada siapa? Terhadap Allah, serta ridha terhadap semua ketentuan Allah. Tuhan buat tu elok dah. Kemudian hendaklah dia kembali kepada Allah. Kembali ni move on lah bahasa kita. Teruskanlah. Pulun dah apa, tak jadi macam tu. Dia dah, cukup lah. Mainlah takat mana hak jadi ni. Kita nak atok dia macam mana, kita nak susun dia macam mana. Jangan duk bebai. Jangan duk hentuk pintu pergi derah. Kadang-kadang kan kita naik kereta pergi Kelantan, sampai tengah gerik jalan tayar pancit. Tayar pancit. Kalau tuan-tuan nak bermusuh dengan takdir lah, tuan-tuan sepak tayar. Sepak tayar kena kuku, cabut kuku. Tapi kalau kita husnuzan, mungkin dengan pancit tayar tu dapat Tok Bisan. Kalau Tok Bisan tak apa Ustaz, aku dapat Pak Mentua lagi, bagus. Apa ramai orang dengan pancit tu dapat Tok Bisan. Dan sebab itu bila jadi satu-satu, minta tolong Tuhan dulu baru ikhtiar. Bila kita jadi macam tu, ya Allah, aku mohonlah, bantulah aku ni. Tu dulu. Lepas tu ikhtiar lah, telefon siapa ke. Jangan ikhtiar dulu. Dah ikhtiar tak ada siapa, ya Allah bantulah, dia lain. Bukan gaduh panjang-panjang, tak gaduh sembahyang hajat kan. Jadi itu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu doa tu. Inna lillah tu, segala sesuatu ni kita kembali kepada Allah, itu doa. Begitu bila jadi bencana, inna lillah. Kita inna lillah ni kira mati je. Padahal lampu padam, padam, inna lillah. Kita inna lillah dulu. Siapa? Ni serah kat Tuhan lah. Itu doa lah mula, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu ikhtiar lah, pegang handphone, nak telefon siapa, ataupun nak bubuh apa kun, nak tahan kereta, tahan kereta, gajah keluar lari dengan air tu kan. Itu. Jadi itu kaedah orang yang tabah, dia ridha dan dia sabar, dia mula dengan doa. Dia menerima takdir. Saya cerita tu benda berlaku dia. Saya pun pernah berlaku di Greek tu, tengah hutan. Dan kereta ni rupanya tak ada tayar spare. Ni jenis moden tak tawan pun. Dia tak ada tayar spare, dia jenis apa tu, guna jenis bubuh, jenis tekan apa tu tahu. Kami dua anak tak reti. Rupanya Tuhan hantar orang lain jadi kawan baik bela. Kan? Nasib baik jadi tu, dia dapatlah kawan di Greek. Lah ni kalau takat-takat nak pergi makan nasi apa tu, tak ada masalah dah di Greek. Allah bagi dah. Dan kalau ada tayar tu tak dapat kawan. Saya tak ada tayar dapat kawan. Kan? Cuma tak dapat Tok Bisan lah. Hari ni saya baru boleh cucu ke-6 tadi. Pagi tadi boleh cucu nombor 6. Tu yang sorang tak apa keluar Tok Wan seronok. Cucu ke-6 seorang Sungai Petani, di hospital Sungai Petani. Tu yang ni main mengajak awal. Kita habis sikit. Kemudian hendaklah dia kembali kepada Allah
dengan merendah diri dan mengingatkan dirinya bahawa dia sentiasa berhajat kepada pertolongan Allah. Itu penting. Tuan-tuan, hidup ni tuan-tuan, kita duk boleh manage dia bila hati kita dipimpin oleh Tuhan. Banyak orang gagal, orang jadi ghaflah, orang jadi stres bila Tuhan tak bagi kelapangan. Itu kita banyak minta kat Tuhan. Hendaklah dia sentiasa berdiri di hadapan Allah dengan perasaan hina dan hibah. Hak ni kena buang. Orang yang tidak ada sikap takabur, Allah akan bantu orang tu. Tapi kalau dia ada sifat takabur, Allah jauh pada dia. Walaupun dia seorang alim, dia takabur, dia rasa megah, dia rasa dia hebat, dia rasa dia kekasih Tuhan. Kita ni kena rasa kita ni hamba. Standard kita ni standard hamba Allah. Kita bila duk rasa kekasih tu, mula kita rasa juah, merak buih. Tahu merak buih? Merak buih ni ialah merak buih lah. Nak urai tak erti. Merak buih. Kan merak buih. Oh, juah. Ni Tuhan meluat. Memperbanyak pujian dan syukur kepada Allah dalam masa senang dan susah, dalam masa mewah dan sempit. Allah, macam mana istilah dia nak guna bahasa, nilai doa kita itu bergantung sesempit mana kita. Itu yang bernilai di sisi Tuhan. Maknanya lagi kita sempit, lagi nilai doa tu besar di sisi Tuhan. Sebab itu antara doa yang tidak ada hijab, doa orang yang dizalimi. Kan orang dizalimi dia sempit lah, orang zalim dia. Sebab itu doa dia tinggi nilai dia. Macam kita lah, kita pun lagi sempit hidup kita sempit, tekanan sempit, dia nilai doa tu lagi. Pasal apa? Pasal dia zauk dia. Macam kita tengah duk elok macam ni, doa kita macam mana? Ya Allah, macam kemarin lah, tak ada apa. Dia malas lah. Bukan saya kata tuan-tuan lah, saya apa sekali lah. Dia malas, dia tak ada nilai. Pasal kita tengah duk lapang. Tapi kalau kita sempit, Allah, ayak mata dua timba, teriak. Nilai dia. Jadi maknanya ketika kita sempit, banyakkan kita berdoa. Sebab itu Nabi dia mau macam tu. Aku mau miskin. Waktu ada aku syukur, waktu tak ada aku minta. Minta tu yang nilai dia menjadi tinggi di sisi Tuhan. Macam kita lah, kita ni miskin. Ada waktu kita ada waktu kita tak ada, tu miskin lah. Bukan fakir, kita ni miskin. Cuma kalau kaya pun tak sobri seorang lah kaya sikit. Alim miskin kita ni. Kan? Miskin waktu tak ada kita minta kan ke Allah. Waktu ada lebih kita syukur. Syukur ni cara-cara kita sedekah dan sebagainya. Dalam masa senang dan susah, dalam masa mewah dan sempit. Dan patutlah kita menunjukkan segala pujian kepada Allah, Tuhan semesta alam. Niat baik dan ikhlas, yang ni panjang ni, yang ni insya-Allah kita sambung bulan depan. Baik tuan-tuan, sebelum kita tangguh, mai sama-sama kita bertahlil kepada arwah Roziah binti Sa'ad ila hartin Nabi Mustafa Rasulullah